Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Cikgu doakan semoga kita sentiasa mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah. Untuk makluman anak-anak yang saya kasih sekalian, inilah julung-julung kalinya cikgu mengadakan kelas secara video PowerPoint memandangkan situasi PKP masih lagi berterusan. Tajuk yang ingin cikgu sampaikan pada kali ini ialah rancangan pembangunan ekonomi. Selepas pengajaran ini, saya harap anak-anak boleh mendapat 3 perkara utama. Yang pertama, mengetahui latar belakang rancangan pembangunan ekonomi. Yang kedua, memahami matlamat rancangan pembangunan Malaya pertama 1956 hingga 1960. Dan yang terakhir, menjelaskan usaha kerajaan untuk merealisasikan matlamat rancangan Malaya pertama. Baiklah anak-anak, sekarang teruskan kepada objektif yang pertama, iaitu latar belakang rancangan pembangunan ekonomi. Sebagaimana yang anak-anak maklum, rancangan pembangunan ekonomi ini dikenali sebagai rancangan pembangunan 5 tahun. Rancangan ini telah diperkenalkan pada tahun 1956 sehingga kini. Untuk melihat dengan lebih jelas lagi anak-anak yang saya kasih sekalian, kita perlu melihat sedikit apakah yang berlaku sebelum tahun 1956. Negara kita telah dijajah oleh British dan British telah memperkenalkan pelbagai dasar yang mengutamakan keuntungan seperti ekonomi komersial. British mengutamakan perkembangan ekonomi moden, khasnya perladangan getah dan perlombongan biji tim, kerana dua sektor ekonomi ini memberi keuntungan yang besar kepada penjajah. Akibatnya, masyarakat luar bandar yang terlibat dalam kegiatan ekonomi secara diri terpinggir selama berpuluh-puluh tahun. Kerana bagi British, ekonomi tradisional khususnya pertanian dan nelayan tidak membawa keuntungan. Oleh itu, British tidak memberi tumpuan kepada kedua sektor ini. Kesannya, apabila negara kita menjelang merdeka, itu sekitar tahun 1956, mengalami pelbagai kepincangan. Misalnya, masyarakat pribumi yang mundur dan perpaduan kaum yang agak longgar. Orang Melayu, orang Cina dan orang India tidak dapat disatukan kerana dasar-dasar yang dilaksanakan oleh penjajah yang melaksanakan dasar pecah dan perintah demi kepentingan ekonomi mereka. Pelbagai kepincangan yang wujud ini cuba diatasi oleh kerajaan Parti Perikatan yang pada ketika itu telah memenangi pilihan raya umum 1955. Untuk mengatasi segala kepincangan ini, maka kerajaan pada ketika itu melaksanakan dasar pembangunan ekonomi. Anak-anak, cuba lihat latar akhbar, jelas menunjukkan bahawa pada masa kini rancangan pembangunan telah sampai ke 11. Maknanya sebelum ini, daripada merdeka sehinggalah sampai tahun 2016, sebanyak 11 rancangan pembangunan telah dilaksanakan. Dan yang berjalan pada hari ini adalah rancangan pembangunan ke-11 yang bermula tahun 2016 hingga tahun 2020. Dan selepas ini RMK 12 akan dilaksanakan oleh kerajaan daripada tahun 2020 hingga 2024. Untuk makluman anak-anak sekalian, anak-anak yang saya kasih sekalian, cuba perhatikan gambar-gambar yang cikgu paparkan jelas menunjukkan bahawa status sosioekonomi masyarakat Melayu menjelang kemerdekaan sangat menyedihkan. Gambar itu menunjukkan bahawa
Pertempatan orang Melayu masih dalam keadaan yang menyedihkan. Suasana ini adalah kesan daripada kepincangan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh British yang hanya mengutamakan ekonomi dagangan dan meminggirkan ekonomi pertanian, yang mana majoriti orang Melayu terlibat dalam kegiatan pertanian secara sendiri. Dan gambar yang kedua juga jelas menunjukkan bahawa pertempatan masyarakat Melayu yang kebanyakannya di tepi-tepi sungai masih lagi menunjukkan kedaifan sosial ekonomi orang Melayu pada ketika itu. Ini adalah kesan daripada pelaksanaan dasar ekonomi penjajah yang hanya mengutamakan ekonomi moden dan meminggirkan ekonomi pertanian, yang mana majoritinya orang Melayu terlibat dalam ekonomi pertanian secara sendiri. British tidak mengambil inisiatif untuk membantu membangunkan sektor yang melibatkan kaum Melayu kerana sektor ini tidak memberi keuntungan kepada mereka. Maka dalam jangka masa yang panjang, ekonomi tradisional ini dibiarkan selama berkurun-kurun, bertahun-tahun lamanya, sehingga orang Melayu tidak banyak mengalami perubahan dari segi ekonomi. Anak-anak yang saya kasih sekalian, berdasarkan pada gambar tersebut, jelas menunjukkan bahawa orang Melayu telah terlibat dalam ekonomi secara tradisional dalam jangka yang begitu panjang. Orang Melayu terlibat dalam kegiatan pertanian menanam padi sejak zaman sebelum kehadiran penjajah lagi. Oleh kerana teknik dan kaedah yang digunakan dalam kegiatan ekonomi bersifat tradisional menyebabkan orang Melayu tidak dapat meningkatkan pengeluaran, seterusnya menjadikan dia satu kegiatan ekonomi yang lebih besar. Akhirnya, kerana tindakan British yang hanya membiarkan orang Melayu terlibat dalam kegiatan ekonomi tradisional, maka masyarakat pribumi terus ketinggalan, dipinggirkan dalam jangka masa yang begitu panjang. Sedangkan British terus mengaut keuntungan dan kaum-kaum asing, khususnya orang Eropah dan orang Cina, lebih menguasai ekonomi tanah Melayu, menyebabkan kehidupan mereka lebih sempurna, sehingga menyebabkan wujud jurang yang begitu besar, khususnya jurang ekonomi di antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar. Sekali lagi anak-anak, jelas membuktikan bahawa orang Melayu sejak daripada dulu kebanyakannya terlibat dalam kegiatan ekonomi tradisional. Selain daripada pertanian, sebahagiannya ada yang terlibat dalam kegiatan nelayan yang masih lagi bergerak secara tradisi, yang mana kegiatan ini tidak mampu memberi impak yang besar kepada masyarakat pribumi, khususnya orang Melayu, kerana kebanyakannya dilaksanakan secara tradisional. Dan telah ditegaskan sekali lagi di sini bahawa orang Melayu sudah begitu lama dipinggirkan dalam negara sendiri, sehingga wujud jurang yang begitu besar di antara masyarakat pribumi dengan masyarakat bukan pribumi. Maka sebab itulah situasi ini perlu diperbetulkan, dan cara yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika itu ialah melaksanakan rancangan pembangunan ekonomi. Kita lihat sebelum ini kebanyakan yang terlibat dalam ekonomi tradisional seperti petani dan nelayan, berbanding dengan masyarakat Cina yang lebih bernasib baik kerana mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi moden yang lebih membawa banyak keuntungan. Kebanyakan masyarakat Cina yang datang ke tanah Melayu terlibat dalam kegiatan ekonomi perlombongan dan perniagaan.
Ini menyebabkan status ekonomi mereka lebih baik berbanding dengan masyarakat pribumi. Anak-anak yang saya kasih sekalian, akibat daripada dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh penjajah yang hanya mengutamakan perkembangan ekonomi moden dan pada masa yang sama membiarkan orang Melayu dalam ekonomi tradisional tanpa sebarang bantuan, tanpa sebarang usaha untuk meningkatkan fasilitis dalam kegiatan ekonomi, pertanian dan nelayan. Kesan akhirnya ialah kita tengok wujud jurang yang besar pada kemiskinan di antara penduduk luar bandar dan juga penduduk bandar. Graf garis ini menunjukkan bahawa kadar kemiskinan bandar lebih rendah, itu kira-kira 51%, berbanding dengan kadar kemiskinan di luar bandar. Hampir 60% masyarakat pribumi yang tinggal di luar bandar berada dalam keadaan kemiskinan. Begitu juga kalau kita tengok data yang terkini, jurang ini masih wujud walaupun telah berjaya dikurangkan sedikit demi sedikit, tetapi masih lagi wujud jurang di antara kemiskinan bandar dengan luar bandar. Anak-anak yang saya kasih sekalian, British juga telah melaksanakan dasar pecah dan perintah. Motif utamanya ialah untuk mengukuhkan kuasa penjajahan mereka di tanah Melayu. Sebagaimanakah mereka melaksanakan dasar ini? Antaranya ialah mengasingkan penempatan dan kegiatan ekonomi asas bagi ketiga kaum utama di tanah Melayu. Sebagai contohnya, orang Melayu dibiarkan tinggal di kampung-kampung, orang Cina tinggal di bandar, orang India tinggal di ladang-ladang. Lokasi penempatan yang berbeza ini menyebabkan tiga kaum ini sukar berinteraksi, dan sudah tentulah penduduk di tanah Melayu tidak dapat disatukan pada ketika itu. British juga telah meluluskan enakmen padi pada tahun 1917 yang jelas mempunyai motif yang tersirat bagi mengekalkan orang Melayu sebagai petani-petani, khususnya penanaman padi. Maka dari sebab itu, apabila enactment ataupun undang-undang ini diluluskan, maka orang-orang Melayu dilarang terlibat dalam penanaman getah yang pada ketika itu merupakan kegiatan yang sangat menguntungkan. Tanah-tanah sawah, British telah mengeluarkan peraturan supaya orang Melayu tidak boleh menanam getah di kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian, maka penyertaan orang Melayu dalam sektor peladangan getah tidak ramai yang terlibat kesan daripada enactment ini. Anak-anak yang saya kasih sekalian, setelah kita mendengar segala kepincangan yang telah ditinggalkan oleh British, khususnya daripada segi ekonomi, maka apabila kerajaan perikatan menguasai kerajaan, telah berusaha untuk membetulkan segala kepincangan ini. Formula yang digunakan ialah dengan memperkenalkan rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun. Yang bermula daripada tahun 1956 sehingga kini. Setiap 5 tahun, satu perancangan ekonomi akan dilaksanakan. Bermula dengan rancangan Malaya pertama. Anak-anak yang saya kasihkan, apakah matlamat utama rancangan pembangunan Malaya pertama ini?
Yang pertama ialah membangunkan kawasan luar bandar bagi mengurangkan jurang penduduk antara bandar dan luar bandar. Matlamat yang kedua ialah mengurangkan kadar kemiskinan, terutama sekali penduduk luar bandar. Dan matlamat yang ketiga ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi bagi mengurangkan pergantungan kepada hasil getah dan juga iktimah, bagi mengelakkan sebarang risiko maka kerajaan terpaksa mempelbagaikan sumber-sumber ekonomi, tidak hanya bergantung kepada sumber getah dan iktimah, kerana kedua-dua hasil ini dalam jangka masa panjang boleh habis dan sudah tentulah perlu satu alternatif lain bagi menampung kekurangan hasil getah dan iktimah pada masa depan. Apakah usaha kerajaan untuk mencapai matlamat rancangan Malaya pertama? Anak-anak yang saya kasih sekalian, antara usaha kerajaan untuk memastikan matlamat yang dirancang ini mencapai objektif telah melaksanakan pembangunan bersepadu yang merangkumi 3 sektor utama, iaitu sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor awam. Dalam sektor ekonomi, kerajaan telah melaksanakan program pembukaan tanah secara besar-besaran dengan memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit. Dalam program ini, Felda telah ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi membuka tanah secara besar-besaran, di mana penduduk-penduduk miskin akan dipindahkan ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengusahakan tanaman getah. Secara tidak langsung, penduduk miskin tadi sudah mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai pendapatan. Ini sudah tentu akan berjaya mengurangkan kadar kemiskinan, terutama penduduk-penduduk yang sebelum ini tidak mempunyai peluang-peluang pekerjaan. Dalam program pembangunan ekonomi ini juga kerajaan telah melaksanakan penanaman getah secara ladang. Ini sudah tentu akan dapat meningkatkan pendapatan kepada penduduk-penduduk kerana sektor ekonomi ini dibangunkan secara moden. Seterusnya, dalam pembangunan sektor sosial, kerajaan telah berusaha menyediakan perkhidmatan untuk rakyat bagi meningkatkan kesejahteraan penduduk, terutama sekali penduduk luar bandar. Antara perkhidmatan-perkhidmatan yang telah disediakan oleh kerajaan ialah seperti pembinaan hospital, pembinaan sekolah, memperluaskan sistem perhubungan, misalnya dengan membina jalan raya dan jalan kereta api. Segala perkhidmatan ini sudah tentu berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk, terutama sekali penduduk luar bandar. Dalam sektor awam pula, kerajaan telah berusaha memperbanyakkan pelbagai infrastruktur, misalnya pembinaan balai polis, pembinaan mahkamah, pembinaan kem tentera, pembinaan pejabat pos. Semua ini tidak lain tidak bukan ialah untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat pada ketika itu. Selain melaksanakan program pembangunan bersepadu, kerajaan juga telah menubuhkan pelbagai agensi untuk memastikan rancangan Malaya pertama mencapai objektifnya. Antaranya ialah menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Desa, iaitu RIDA, dan yang kedua, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, iaitu Felda. Seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, Felda merupakan usaha kerajaan membuka tanah secara besar-besaran dengan memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit.
penduduk-penduduk miskin akan dipindahkan ke kawasan penempatan tersebut, yang mana penempatan ini telah disediakan dengan pelbagai kemudahan seperti rumah Felda, kemudahan api, kemudahan elektrik, kemudahan jalan raya, dan kawasan ladang pertanian sebanyak 10 hektar untuk diusahakan petani-petani miskin. Antara contoh-contoh Felda yang diwujudkan ialah seperti Felda Pasuk, Felda Palung, Felda Bukit Jalur, Felda Sendayan dan segala macam Felda telah ditemukan oleh kerajaan. Seterusnya, kerajaan juga menubuhkan RIDA ataupun kerajaan telah menubuhkan RIDA, Lembaga Pembangunan Industri Desa, yang kemudian akhirnya RIDA ini telah digantikan dengan MARA pada tahun 1966. Objektif utama penubuhan RIDA pada masa itu ialah memberikan pinjaman kepada pengusaha pertanian, kerana pada masa itu orang Melayu yang berminat dalam bidang perniagaan tidak mempunyai modal yang mencukupi. Maka dengan sebab itu RIDA ditubuhkan untuk memberikan pinjaman kepada petani-petani. Yang kedua, RIDA juga akan menggalakkan orang Melayu terlibat dalam sektor perniagaan dengan memberikan latihan dan suntikan modal kepada orang Melayu yang terlibat dalam bidang perniagaan. Seterusnya, RIDA juga berperanan untuk memasarkan hasil pertanian bagi masyarakat pribumi, kerana pada ketika itu mereka tidak mempunyai rangkaian untuk menjual barang hasil pertanian. Maka dengan sebab itu RIDA telah membantu dengan menyediakan tapak-tapak perniagaan kepada orang-orang Melayu yang berusaha untuk menjual produktif, untuk menjual segala keluaran hasil pertanian mereka. Kerajaan juga telah menubuhkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, yang mana Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu telah dilantik sebagai menteri untuk mengawasi kementerian ini. Ini jelas membuktikan bahawa kerajaan itu prihatin terhadap program pembangunan luar bandar sehingga diwujudkan satu khas kementerian, yang mana peranan utamanya ialah menyelaraskan dan menjayakan segala program-program pembangunan luar bandar yang dilaksanakan oleh RIDA dan Felda. Walau bagaimanapun, capaian RM1 ini kurang memberangsangkan. Ini adalah kerana pada ketika rancangan ini dilaksanakan, iaitu antara tahun 1956 hingga 1960, negara kita telah diancam oleh komunis dan negara kita telah diisytiharkan darurat. Ini menyebabkan banyak perbelanjaan digunakan untuk menghapuskan kegiatan komunis berbanding perbelanjaan yang digunakan untuk pembangunan. Pada kedua adalah kerana kejatuhan harga getah dan biji timah. Ini menyebabkan negara tidak dapat menambahkan pendapatan, sehingga menyebabkan perbelanjaan untuk rancangan Malaya pertama ini tidak mempunyai sumber yang begitu kukuh, sehingga menyebabkan pencapaian rancangan Malaya pertama ini kurang memberangsangkan. Untuk makluman anak-anak yang saya kasih sekalian, selepas tamatnya rancangan Malaya pertama, iaitu pada tahun 1960, seterusnya rancangan Malaya kedua 1961 hingga 1965, dan rancangan Malaysia pertama dari 1966 hingga 1970 telah dilancarkan dan dilaksanakan. Untuk makluman anak-anak, RM Malaya kedua dan RM Malaysia pertama ini merupakan kesinambungan daripada rancangan Malaya pertama, yang mana fokus utamanya ialah untuk pembangunan kawasan luar bandar. Jadi objektifnya dan matlamatnya boleh dikatakan sama.
Cuma pendekatannya yang mempunyai perbezaan, di mana selain daripada mengekalkan langkah-langkah yang sedia ada, kerajaan juga telah membuat langkah tambahan dengan menambah pelbagai agensi untuk membantu rakyat, khususnya di luar bandar. Misalnya ditubuhkan agensi pembukaan tanah, Pelgra, Kejora, Ketengah, Rida digantikan dengan Mara, Penumbuhan Pernas, Mardi dan Mida. Agensi-agensi ini khusus untuk membantu masyarakat luar bandar. Mari kita lihat anak-anak apakah peranan agensi-agensi utama yang telah ditubuhkan oleh kerajaan tersebut. Antaranya ialah Kejora, Ketengah, Jengke. Ini adalah satu program pembukaan tanah secara besar-besaran dengan memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit. Seperti mana Felda, program ini juga membawa penduduk-penduduk miskin ke kawasan-kawasan tersebut. Misalnya Kejora adalah rancangan pembangunan tanah di Johor Tenggara. Penduduk miskin di situ akan dikelompokkan di bawah satu perempatan dan diberikan tanah bagi mengusahakan tanaman getah dan kelapa sawit. Begitu juga dengan Jengke, satu projek pembukaan tanah di Pahang. Ketengah, projek pembukaan di tanah di Terengganu. Dan satu lagi ialah Kesedar, projek pembukaan tanah di Kelantan Selatan. Mardi juga telah ditubuhkan oleh kerajaan bagi menjalankan penyelidikan bagi meningkatkan hasil pertanian kecuali getah. Seterusnya, Lembaga Kemajuan Industri Malaysia juga ditubuhkan bagi memajukan sektor industri, memberi nasihat kepada kerajaan tentang strategi dan dasar serta menguruskan pelepasan cukai import. Jadi jelas di sini anak-anak, rancangan Malaya tahap pertama ini fokus utamanya ialah pembangunan luar bandar. Walaupun rancangan Malaya pertama, rancangan Malaya kedua, rancangan Malaysia pertama, ketiga-tiga rancangan ini fokus utamanya ialah pembangunan luar bandar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.